Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadirin sekalian, teman sekali, syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dan anugerah Dia semata-mata masih mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat kita nikmat Islam, lahir dah jadi Islam dengan adanya syariat dalam agama kita, yang bila mak ayah kita Islam, kita lahir daripada mak ayah yang Islam atau salah seorang daripada mereka Islam, kita dihukum ke Islam. Alhamdulillah. Syukur lagi nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita dengan nikmat Islam sejak pada kecil tu. Kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dapat didikan Islam, dibesarkan dalam keadaan boleh taat ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Dia. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala beri nikmat besar dekat kita, diberi pada kita kehendak, keinginan, kehalabaan, kecintaan untuk menuntut ilmu. Khasnya ilmu agama. Khas dalam ilmu agama tu bab mengenal Allah Ta'ala, mengenal syariat, mengenal agama Islam ni sendiri, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberikan pada kita keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup hati sanubari kita sentiasa mengakui dan mengiktiraf Allah la ilah. Dialah yang menjadikan kita dan sekalian alam ni. Dialah Rabbi dan Rabbul Alamin. Dan diberikan kita pula kecenderungan untuk mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut perintah dia dan menjalani kehidupan atas muka bumi ini tepat dengan ajaran dia, macam mana telah dirumuskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan bagi ni boleh hadir untuk salat berjemaah. Alhamdulillah. Dapat berada pula dalam satu tempat yang sangat mulia untuk kita mengadakan satu majlis yang mulia. Dan insya-Allah pagi ni kita nak memulakan kitab baru setelah pada bulan yang lepas kita selesaikan kitab
yang kita pakai dalam bab akidah yang bernama Paku Iman tu. Alhamdulillah. Jadi inilah kitab yang saya cadang untuk baca. Kitab ni terjemahan daripada satu matan yang dipanggil Hidayatul Azkiya yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malbari. Ada ditulis nama pengarang di depan tu, Abu Yahya Zainuddin Ibnu Ali Ibnu Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari. Malibar ni pantai Malabar, kita selalu sebut selalu. Dia adalah bahagian pantai barat negeri India. Ada bandar besar sana. Saya tak pernah sampai tempat ni, tapi nisbah kitab yang dikarang oleh pengarang ni, kalau pakai di Nusantara ni, antara kitab yang masyhur adalah kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh beliau sendiri, yang matan dia bernama Qurratul Ain, dan dia juga membuatkan hasyiah bagi kitab syarahan daripada Qurratul Ain bernama Fathul Mu'in dengan nama kitab dia I'anatul Talibin. Jadi dia ulama besar ni, ulama mutaakhirin yang besar, alim. Ada pengenalan di hadapan kitab tu tentang bacalah, tulis dengan, cuma tulisnya Jawi lah. Nak Rumi buat ini buat itulah kan. Ada Rumi belakang. Oh, ada rupanya. Saya tak perhati kita ni. Oh, betul-betul tak payah buat lah, baca je lah kalau itu. Allah, dia dah dimudahkan. Saya tak perhati. Saya tak perhati, tengok Jawi depannya. Rupanya ada hak Rumi, Masya Allah. Tapi kalau tak boleh baca Jawi, Perak tu boleh baca Rumi je. Kena tobat ngaji lain tuan-tuan. Pasal tak boleh baca Jawi ni, faham tu macam tak pandai Quran. Tak pandai Quran ni cacat besar ni. Kalau kita ni orang Islam tak pandai baca Quran, leceh saya nak kata macam mana. Macam orang Melayu tak kerti cakap Melayu. Orang Islam tak boleh baca Quran ni, macam dia tak faham usul dia. Satu saya sebut dengan bahasa, kalau tuan-tuan tak boleh baca Jawi tu, saya kata gini, tobat ngaji lain, pergi belajar baca Quran. Pasal orang boleh baca Quran, insya-Allah pandai baca Jawi. Jadi tuan-tuan tak pandai baca Jawi ni, mesti ada masalah baca Quran. Saya taklah niat bersangka buruk tu, tapi itu ghalibnya. Saya pun tak pernah belajar khas belajar Jawi tuan-tuan. Tapi belajar baca Quran boleh baca Jawi. Baca Jawi lama ke Jawi moden ke boleh lah, tak ada masalah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita untuk pergi belajar apa sepatutnya belajar tu. Jadi ada hak Rumi. Jadi tuan-tuan nak pegang, nak tengok Rumi ke nak tengok Jawi, Alhamdulillah boleh tengok tu. Dah disediakan oleh penterjemah ni. Penterjemah dia, ustaz ni ngaji lama di Mesir, baru je balik ke Malaysia ni. Selepas balik tu pasal ayah dia sakit, dan sekarang ni dia dalam proses membuat satu madrasah Zawiyah Nasiriyah, dalam proses mengumpul dana, mengumpul pelajar, dan proses pengajian ni pun dah berjalan dah. Ada pengajian yang telah dilaksanakan, tapi kebanyakannya online lah pasal tempat tak sedia lagi. Dia lah antara orang yang telah menterjemahkan ni. Saya ambil kitab ni. Kitab ni pun saya perolehi daripada Ustaz Yusaini di Perlis Matin. Perlis tu hati-hati sikit sebut Perlis tu. Macam tu lah saya sebut kan. Saya pergi ni kat Matin, saya sajalah sebut gitu kan, tak faham tanya lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Apa saya nak sebut tadi, saya terima kitab ni pada dia. Masa mula-mula saya menjejakkan kaki ke sana, dipanggil untuk bagi kuliah kat sana, buat satu daurah baca kitab Paku Iman yang kita selesai tu lah, tapi tak selesai, tak baca habis sana. Allahumma salli. Jadi antara buah tangan yang diberi pada saya masa nak balik, dia bagi kitab ni. Ada beberapa buah kitab lagi. Yang Matin ni dia ada inisiatif dia ada madrasah, ada tahfiz, ada pengajian kitab-kitab di sana, dan dia ada satu lajnah untuk lajnah terjemah kitab, dan ada dia buat perhubungan dengan pihak-pihak penerbit ni untuk menerbitkan kitab-kitab terjemahan dia.
Di antara kitab-kitab terjemahan yang keluarkan adalah daripada terjemahan Al-Fadhil Ustaz Nazrul bin Abdul Nasir ni. Pada masa tu, sekarang saya tak tahu lah masih memangku ataupun tidak jawatan tu. Dia adalah timbalan kepada mudir Matin tu, Mahat Tarbiyah Mahat Tafiz Imam An-Nawawi. An-Nawawi. Baik, jadi insyaAllah kita akan baca kitab ni. Mohon kita pada Allah Ta'ala, sebelum mohon untuk hadiahkan Fatihah kita baca untuk Nabi kita Muhammad SAW. Umumnya muslimin muslimat, khas pada pengarang kita ni, itulah Abu Yahya Zainuddin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Balibari, dan juga pada penterjemah kita ni Al-Fadhil Ustaz Nazrul bin Abdul Nasir hafizahullah. Dan mohon kita pada Allah Ta'ala mudah-mudahan dapat baca kitab ni daripada awal hingga akhir dan dapat ambil manfaat sepenuhnya daripada kitab ni. Kalau tak boleh baca daripada awal hingga akhir pun, setakat yang kita boleh baca, sama ada saya pergi dulu atau tuan-tuan pergi dulu, mohon kita berada di atas akidah yang betul, tepat di atas perjalanan ulama ahli sunnah wal jamaah. Khasnya kitab yang kita pakai ni banyak manfaat dia, insyaAllah. Kita tengok ni, tambah tak ada rumi tu, tuan-tuan kalau menghadap ni pukul 9 baca, pukul 10 11 habis katanya. Cuma nak ambil faham satu-satu, nak kena syarah tu satu hal lah. Tapi sikit sebanyak ada manfaat yang boleh ambil daripada kitab tersebut, walaupun tuan-tuan dengan baca sendiri. Satu saya cadang untuk baca ni. Tambah pula kita punya pengajian ni sebulan sekali, ni agak pada saya munasabah lah untuk dibaca dengan kadar sebulan sekali. Baik, ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif Abi Yahya Muhammad Abi Yahya Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Balibari, wa ala mutarjim hafizahullah, wa ala hadhihi niyyati syai'un lillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita terus pada kitab yang kita pakai ni. Kalau pegang Jawi tu muka surat 12, Rumi tu tengoklah. Bahagian kedua tu sebiji dia tulis semula. Yang ni muka surat 76. Kitab yang kita bakal baca ni, dia ditulis dalam bentuk syair. Pasal memang kelaziman ulama kita dulu, syair ni salah satu daripada ilmu yang perlu dikuasai, khasnya sebagai penuntut ilmu. Kadang antara kaedah mengarang ni tulis dengan perkataan biasa ataupun tulis dalam bentuk syair. Yang ni memang antara apa saya nak sebut peradaban ataupun ilmu-ilmu yang perlu dikuasai sebagai penuntut ilmu, khasnya ilmu agama ni. Kebanyakan ulama kita bila dia dah sampai tahap kemuncak ni, sekalian ilmu yang mantap ada pada dia, dia terjemahkan dalam bentuk syair. Baik ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu tasawufnya, baik ilmu nahu dia, sorof dia. Bahkan setiap ilmu ni ada syair-syair yang dikarang oleh ulama untuk meringkaskan dengan perkataan yang pendek, padat, menghuraikan ilmu yang telah mereka kuasai. Jadi kitab kita ni berbentuk syair lah. Cuma kitab kita ni dia sebagai kitab panduan, kitab format untuk dijadikan sebagai penunjuk jalan macam mana kita nak sampai ke Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasa dia. Dia ada di antaranya isi kandungan dia menceritakan Islam tu sendiri, dan antara isi kandungan kitab ni nasihat-nasihat adab guru murid. Banyak faedah dia, tu yang saya cadang untuk baca kitab ni. Nisbah saya, nisbah mengajar kat ni kali pertama lah saya mengajar matan ni kat luar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan untuk kita bersama nanti, insyaAllah. Baik, kitab ni dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang diajar dalam syariat kita
nak mulakan sesuatu adalah dengan bismillah. Isyarat Nabi SAW kata dia, kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bismillah fahuwa aqta wa ajzam, atau kama qala. Ada beberapa riwayat hadis menceritakan seumpama makna dalam hadis ni. Terjemah sekali lalunya, setiap urusan yang mempunyai maksud yang disuluh dalam agama, kullu amrin zibalin, maksud zibalin ni dia adalah zi maqsadin syar'iyyin, dia perkara yang disuruh oleh syarak, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perintah tu dalam berupa perintah yang harus, yang disepakat kita ada khiyar, ada pilihan nak buat, sekalipun hanya sekadar itu, umum prinsip dia mulakan dia dengan bismillah. Selama mana ibadat tu tak datang dengan khas, mula bukan dengan bismillah, antara syariat yang diajar kat kita, macam mana tunjuk ajar Nabi SAW, mulakan dia dengan bismillah. Antaranya makan, walaupun kita kata perkara sekecil itu, nak keluar rumah bismillah, nak naik kenderaan bismillah. Kenapa kena bismillah? Atas tunjuk ajar Rasulullah, kata dia setiap urusan yang tak mula dengan bismillah ni dia aqta wa ajzam. Terjemah dia, dia ibarat macam orang yang kudung dan macam orang berpenyakit kusta. Istilah kudung ni cacat, tak sempurna, disyarah oleh para ulama dengan mana qalilul barakah, kurang berkat. Bukan tak sah, bukan, tapi kurang berkat. Istilah kurang berkat ni dengan mana dapat manfaat yang kecil dan sedikit. Rugilah buat urusan perkara memang dibenarkan dalam syarak, apatah lagi benda besar, tapi tak dapat manfaat yang besar, rugilah. Kaedah kita, antara prinsip kita buat sesuatu atau suatu perkara yang dalam perintah Allah Ta'ala ni, antara istilah disebut oleh ulama matlamat dia nak hasilkan berkat. Jadi berkat ni apa? Nak membuat satu pekerjaan yang walaupun kita buat sedikit tapi dapat manfaat yang besar. Itu maksud berkat. Makanan berkat maksudnya macam mana? Makan nasi lemak sebungkus, 3 orang kongsi, 3-3 kenyang. Itu berkat. Jangan makan nasi lemak 3 bungkus, tak cukup seorang makan. Itu lahap namanya. Apa masalah dia? Tak berkat. Ada orang mengaji, tuan, ngaji akidah kitab nipis saja, tapi tepat di atas ahli sunnah wal jamaah. Ada orang baca tafsir 30 juzuk, sesat jadi wahabi. Tuan dengar elok saya sebut. Apa masalah ni? Masalah tak berkat. Antara tak berkat tu apa? Tak mula dengan bismillah. Bila tak mula bismillah, maksudnya hala tuju dia awal-awal lah tak betul. Bukan di atas dia buat tu dengan ada akidah dia yang betul. Aku buat ni dengan Allah Ta'ala, aku buat ni dengan Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, ke matlamatnya ke Allah Ta'ala. Itu antara pensyaratan bismillah. Kalau saya syarahkan bismillah tu panjang tu, memang ulama kita syarah banyak bismillah ni, sekadar sekali lalu munasabah dengan masa yang ada pada kita. Jadi kita kalau tengok Quran pun nak baca Fatihah bismillah. Sama ada pendapat atau pendapat ulama-ulama kita bahas masalah bismillah ni dari satu ayat daripada Fatihah ke ataupun daripada setiap surah ke, yang tu satu hal. Tapi bila nak baca Fatihah ada bismillah. Buka je mushaf mula-mula sekali bismillah. Buka je kitab apa pun bismillah. Jadi kitab tak ada bismillah tak pakai. Buka rukun negara tak ada bismillah, okey. Apa prinsip? Satu kita diajar apa pun bismillah. Kalau terjemah selalu sekali lalu tu, bismillah tu dengan nama Allah. Jadi sebut dengan nama Allah tu, buat apa nak sebut nama Allah? Kaedah disebut oleh ulama, sebut nama sesuatu maksudnya adalah zat sesuatu. Tak disebutkan nama sesuatu melainkan maksud dia adalah musamma sesuatu. Itu istilah sikitlah. Isim ada musamma. Setiap nama mestilah ada tuan punya nama. Mesti ada. Kalau kita sebut saya nak ke masjid, masjid nama, maksud dia apa? Zat masjid tu. Kalau kita nak kahwin, nama dia Aminah. Aminah tu nama. Jadi apa maksud Aminah ni? Zat Aminah tu, diri tu. Diri Aminah tu. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah, apa maksud dengan nama Allah?
dengan zat Allah Ta'ala. Apa maksud dengan Allah Ta'ala? Ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Apa maksud kita dengan zat Allah Ta'ala? Maksudnya dengan kudrah, dengan daya upaya dari Allah Ta'ala. Itu pun besar pelajaran tu. Tu saya kata kalau hurai panjang tu, saya hurai bismillah je lah lagi sampai habis. Cuma nak ambil atas dasar kenapa sebut bismillah tu sedikit dengan orang yang bahasa untuk munasabah dengan, tentu Abu bukan khas mengaji bahasa Arab tak, tapi nak sebut prinsip masuk bismillah ni besar. Bismillah ni amalan dia besar sebenarnya. Tutup guru kita, ulama kita dulu, bahkan para awliya dulu, sabab jadi wali dengan bismillah. Kenal dengan Allah Ta'ala bismillah. Jadi takwa dengan bismillah. Itu sabab besar dia. Amalan dia pun tak banyak, tapi bismillah. Tapi istiqamah, tak pernah tinggal langsung dengan bismillah. Kita pun kalau buat sungguh-sungguh istiqamah dengan bismillah dan faham prinsip bismillah, yang ni adalah sebenarnya riadah kita untuk ada sentiasa hubungan dengan Allah Ta'ala. Cuma kita buat ni kadang bila tak dapat tunjuk ajar yang betul daripada para ulama kita, sebut bismillah kita hanya jadi adat dan kebiasaan. Sepatutnya atas nama ibadat, yang ni yang akan kita baca dan manfaat dan ambil daripada kitab ni, nanti dia akan syarah kat kita. Pasal kita ni bismillah ni adalah syariat. Bila syariat nanti ada istilahnya, ada hakikat yang kita kena capai dan ada tarikat yang kita kena lalu. Memang macam ni perjalanan agama kita. Hatta kalau kita baca Quran pun, Quran ialah Quran, nak baca Quran tuan-tuan mesti ada kiraat yang tuan-tuan baca, riwayat mana satu, dan mesti ada turuk yang tuan-tuan lalu. Itu kot bahasanya. Cuma kita biasa bila tak pernah belajar, kita tak faham istilah-istilah tu. Bahkan saya sebut gini lah, kalau tuan-tuan nak pergi KL, cuma ni PKP tak kena dalih pergi ya. Contoh kan. Macam mana? Ada matlamat tuan-tuan nak pergi naik apa, dan jalan mana tuan-tuan nak ikut? Nak ikut highway ke jalan lama ke? Tak pun saja nak ikut jalan jauh Pantai Timur dulu. Naik ikut Kelantan, turun Terengganu, Pahang, masuk KL. Jalan juga. Tapi itu jalan jauh. Pasal nak berjalan-jalan, tu hal kan. Tapi matlamatnya ada. Mesti ada jalan. Nak pergi Mekah tu, tak boleh pergi darat. Boleh ikut kapal terbang. Dulu boleh kapal laut. Tuan-tuan nak jalan kaki ke, nak naik bas ke, nak naik kereta api ke, jalan. Jadi syariat kita ada jalan. Kalau orang awam ada jalan orang awam, kaifiat orang awam mesti ada. Tambah orang yang berilmu ada jalan dia. Tiba-tiba nak buat jalan sendiri, macam mana? Larat kau nak buat jalan sendiri. Sikitlah dengan bahasa gitu. Jadi tak dapat tidak mesti ada jalan tu. InsyaAllah kita akan jumpa, dia akan bagi huraian tu. Asal saya nak sebut, antara jalan kita nak sampai ke Allah Ta'ala ni, sentiasa mulazamahkan zikir, fikir kita pada Allah Ta'ala. Benda tu jalan. Yang kita bila tak faham ni, tu yang kita tak sampai-sampai jalan. Dan kita tak berjalan pun sebenarnya. Itu masalah kita. Maksud tak berjalan macam mana? Kita macam seolah-olah tak ada destinasi nak pergi. Apa hala tuju kita? Matlamat hidup kita nak ke mana? Ada orang yang sampai tak ada matlamat untuk Allah Ta'ala. Dia tak ada matlamat ke Allah Ta'ala. Bukan matlamat dia ke Allah Ta'ala. Untuk matlamat dia apa? Ada orang matlamat jadi PM. Sorry lah bahasa tu sikit kan. Siapa tu nasib lah. Ada orang matlamat dia tak tahu matlamat apa dia. Macam tu. Kau nak jadi apa sekarang? Tak tahu pencet dan apa dah. Macam tu lah, ulang alik pergi masjid lah. Dia tak ada matlamat, tak ada hala tuju dia nak ke mana hidup dia. Satu ulama syarahkan kalau dengan bismillah ni mengajar matlamat kita. Apa dia? Inna Allah ma'ana. Allah sentiasa bersama dengan kita. Apa maksud Allah bersama dengan kita? Allah ni, kita kena wajib ada satu perasaan, ada keimanan, keyakinan kita. Selagi kita hidup ni, Allah sentiasa memberi anugerah pada kita. Selagi ada kita ni menunjukkan memang Allah sentiasa anugerah kita dengan memberi pemberian tak pernah putus-putus. Itu antara huraian ulama. Apa maksud Allah sentiasa bersama dengan kita? Bukan bersama dengan kita, duduk dalam kita, orang Ta'ala duduk sebelah kita, subhanallah. Bukan makna macam tu. Orang Ta'ala bersama dengan kita bukan makna makaniyah, bukan makna tempat, bukan makna itihad, hulul. Ada pelajaran kita jumpa di pelajaran tu. Sekali lalu saya sebut. Bersamanya Allah Ta'ala ni dengan kita hadir hati, apa yang kita dapat ni tiada lain melainkan semuanya kurniaan ilahi. Ni boleh hidup macam mana? Allah bagi hidup aku dengan limpah kurnia dia. Ni boleh menyawa macam mana? Allah bagi hidup aku, dia bagi nyawa kat aku. Ni boleh berjalan macam mana? Dia bagi kedekat aku boleh berjalan. Boleh duduk majlis ilmu macam mana? Dia buka pintu hati aku untuk datang. Ni boleh faham ni pasal apa? Dia buka pintu hati kita untuk faham.
Boleh melihat ni macam mana, dia yang bagi penglihatan dengan kita. Mata kita dia yang bagi jadi. Ni boleh dengar ni, telinga masih elok, kita pekak ni macam apa. Dia yang buat telinga kita, dia yang bagi pendengaran dengan kita. Ni jantung boleh berfungsi lagi. Walaupun ada yang sumpat, bypass lah macam-macam hair ni, boleh menyawa lagi. Dia yang bagi. Atas sebab perubatan ni syariat ada. Macam mana perubatan, apa sebab buat, sebab. Tapi mesti capai hakikat kehidupan apa dia. La ilaha illallah, Allah yang kurnia segala-gala ni. Pula tu boleh nak buat ni, nak buat tak buat, mesti patuh syariat. Mesti ikut SOP syariat. Kalau kata doktor ni perempuan, doktor apa pesakit ni lelaki, ataupun terbalik, macam mana nak buat? Apa prosedur dia? Mesti patuh SOP syariat. Bila tak patuh tu yang jadi dosa, maksiat tu. Derhaka pada orang Taala, mati dalam keadaan derhaka pula, apa masalah? Kita punya kewajipan mesti sentiasa dalam keadaan taat. Dan diajar kita dalam keadaan taat pun nisbah menunjuk dan menzahirkan kehambaan dan kefakiran dan keberhajatan kita pada Allah Ta'ala. Sentiasa rasa apa? Rasa tak, aku buat ni Allah takat ni yang boleh buat, ampunkanlah aku balas banyak zalimkan diri aku di atas segala nikmat yang telah Engkau beri ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ni syariat itu. Yang ni ajaran Nabi-Nabi dan Rasul yang kita beriman dengan mereka. Khasnya Nabi Rasul, kita dah belajar kitab akidah, dah selesai kan pun. Nisbah kita baca kitab kecil tu, umum kita belajar akidah. Nabi Rasul ni tak ada dosa maksiat, maksum mereka ni daripada dosa. Tak ada dosa maksiat pun mereka punya ni. Rabbana zalamna anfusana. Taat gila punya taat pada Allah Ta'ala. Tapi dia kata, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kita ni buat taat dah benda lah, tapi tak pernah rasa kita menzalimi diri. Baik, asal saya nak syarah tu, nak kata bismillah ni nak mengajar kita satu keadaan supaya sentiasa hadir hati kita ke Allah Ta'ala, yang tak ada apa kita buat melainkan dengan kita merasai apa yang kita dapat ni adalah semata-mata limpah kurnia dia. Tentu kalau boleh buat taat pun, siapa bagi? Allah bagi aku boleh taat. Boleh dapat hidayat pun macam mana? Dia yang bagi kita hidayat. Dan kefahaman ni dan hati kita mesti hidup ke Allah Ta'ala ni 24 jam kan? Pasal saya biasa syarah kat tuan-tuan, saya ada baca kitab Aku Iman tu, dan inilah syarahan tutup guru para ulama kita. Apa dia? Perjalanan iman ni dia perjalanan paling besar ni, pasal dia perjalanan batin, dia perjalanan akidah, dia i'tiqad, dia adalah realizing kita pada Allah Ta'ala. Itu iman. Kita duduk sembahyang fardu ni, sembahyang jemaah ni, hatta kalau kita nak makan bismillah, masa tu je bismillah tu pun kadang hati tak hadir. Bahkan kalau kita buat ibadat khas ni, sembahyang pun sembahyang, tapi hati tak hadir ke orang Ta'ala. Wah, banyak lagi tuan-tuan kita kena belajar macam mana nak hidupkan hati ni. Pasal sembahyang boleh buat, duduk majlis ilmu pun, tapi hati tak hadir ke orang Ta'ala. Macam mana nak dapat hati hadir ni? Dia kena belajar ilmu khas tuan-tuan untuk faham macam mana nak hidupkan hati. Yang tu yang diajar oleh ulama, kena ada tarik, kena ada jalan. Apa jalan nak hidupkan hati? Kalau tuan-tuan kena stroke, apa jalan nak bagi tuan-tuannya tangan tu tak stroke? Dah pengkok macam ni lah. Contoh, sorry saya bukan nak ngijik-ngijik apa ya. Macam mana nak gelok? Ada jalan dia. Tuan-tuan tak buat jalan tu, duk pengkok tu lagi teruk. Macam mana nak release daripada masalah tu? Itu saya bagi contoh sakit. Kita sakit tak? Kita sakit. Jasad tengok tak sakit lah. Hati sakit tak? Apa sakit hati kita? Tak mana penyakit kita? Kita tak belajar tauhid, tak pernah jumpa guru suluh scan kita punya sakit, kita tak kenal penyakit kita. Banyak penyakit tak? Lalai dengan masalah penyakit. Penyakit kan bukan penyakit biasa, penyakit besar tu. Lalai. Kita kalau ikut dari segi nisbah suruhan syarak, ajaran syarak, kita dilarang daripada lalai, bahkan disuruh keluar daripada lalai ni. Bila keluar daripada lalai apa maksudnya? Sentiasa kena ingat Allah Ta'ala. Banyakkan ingat Allah Ta'ala, banyakkan zikir ke Allah Ta'ala, banyakkan selawat atas Nabi SAW. Macam mana tu jalan nak boleh banyak selawat dan banyak zikir? Itu kata ada jalan dia. InsyaAllah dia akan bagi penjelasan tu. Yang di atas saya nak sebut awal ni, bismillah ni adalah satu prinsip nak menunjukkan jalan kita ke Allah Ta'ala. Apa dia? Buat apa sesuatu yang memang ada maksud syarak, bismillah. Bismillah. Itu sebut zahir bismillah. Hadir hati apa?
Aku buat ni dengan Allah Ta'ala. Kalau atas terjemah dengan nama dia, maksudnya apa? Dengan Allah Ta'ala. Maksud dengan Allah Ta'ala apa? Contoh, pakai kasut bismillah, bagi betul berjalan syariat. Pakai kaki kanan, pakai selipar kita, jangan pakai selipar orang. Pakai selipar orang bismillah, halau macam mana? Itu bukan dengan nama Allah, itu dengan nama nafsu kau, itu dengan nama syaitan, dengan nama iblis. Macam tu kan? Apa maksud dengan nama nafsu? Maksudnya dengan nafsu kau buat kerja tu. Kau buat tu dengan syaitan. Syaitan yang pimpin kau, tunjuk ajar kau, supaya kau buat menyimpang daripada syariat. Mana boleh bismillah situ? Bila tak boleh bismillah, apa maksudnya? Jangan buatlah. Pasal itu bukan perintah Allah Ta'ala. Isap rokok boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil tuan-tuan saya sebut tu kan, tegur khas nanti orang marah. Boleh isap rokok macam bismillah? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Tinggallah rokok. Bukan isap rokok tak boleh bismillah. Maksud apa? Maksiat. Setidaknya makruh kan. Tu tak usah bismillah. Dah tak usah bismillah, tak usahlah buat. Pasal benda tu salah syarak. Setidak-tidaknya salah makruh. Sebut haram lagi baran pula, walaupun telah difatwa oleh majlis fatwa kebangsaan. Sebut itu pada anda ke kan? Jadi apa nak buat? Tinggal. Tak boleh tinggal lagi macam mana? Dengar. Duk buat benda salah ni, ya Allah, aku nak tinggal menatang ni lama dah. Dah 3 kali dah cuba try. Tak berjaya. Tobat 3 bulan, 4 bulan keempat ketagih gila. Tak boleh, hisap balik. Ya Allah, ampunkanlah aku, ampunkanlah aku. Dan jangan bagi anak-anak kita hisap rokok. Itu menunjukkan kita tobat tu. Kata abah dah terlajak ni. Abah nak tinggal tak boleh lah. 3 kali percubaan, kau tanya nak mak kau tak percaya. Gelapor abah nak tinggal rokok ni. Kau jangan mula. Itu tanda menunjukkan dia tak suka benda tu. Kalau dia ambil rokok, hisap, sila. Kepala otak kau. Ini bukan syariat. Oh, saya tak boleh, saya baju bahasa kasar gitu. Itu bukan syariat. Itu menyalahi syariat, khilaf syariat. Jadi saya nak jauh tu bismillah. Tengok awal lalu lah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Takkan melihat benda-benda yang ghairu mahram, orang yang bukan mahram itu bismillah. Mana betul? Minum arak bismillah boleh? Jadi bismillah ni nak ajar prinsip apa? Pastikan apa kita nak buat patuh syarat. Patuh syarat. Tepat dengan syarat. Pasal kita nak buat tu semua dengan Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Cuma saya sebut prinsip, sebut nama satu maksudnya adalah zat satu. Maksudnya dengan Allah. Tu ada pelajaran dia, tak faham saja saya sebut sekali lalu yang tu. Mudah-mudahan setidak-tidaknya zahir boleh beramal lah dengan amalan syariat. Pasal latihan beramal dengan amalan syariat yang zahir ni, bersama dengan tu kena belajar juga macam mana nak hidupkan batin. Dengan itu insya-Allah jadi sebab untuk batin kita hidup. Pasal kita ni, kita dah Islam daripada kecil. Yang kita bukan masuk Islam di atas kita faham Islam. Kita ni dinamakan beriman bukan kita dengan belajar iman pun macam mana nak dapat iman. Tapi pasal kita dah Islam, digolongkan kita lah orang yang beriman. Sepatutnya macam mana? Kena belajar dulu apa dia iman, baru nama beriman. Dah beriman tu baru zahirkan Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu proses dia sepatutnya sebenarnya. Tapi kita pasal dah mak bapak kita Islamlah kita. Tapi kalau kita tak belajar macam mana iman, walaupun istilahnya hidup dalam keadaan melaksanakan hukum Islam ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurat, datang masjid, surau berjemaah, tak pernah belajar bab iman, ya silap kosong batin kita dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Pasal apa kosong? Pasal kita tak pernah kenal Allah Ta'ala. Tak pernah belajar macam mana ada interaksi hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala. Tak pernah sedarkan diri kita ni macam siapa Allah Ta'ala. Tak pernah belajar. Macam mana nak faham? Macam mana nak jadi terpelajar dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala ni, kita bukan istilahnya angan-angan ni terus jadi beriman. Allah Ta'ala bukan angan-angan. Allah Ta'ala ni real punya. Bahkan real tu maksudnya kita kena sedar ke Allah Ta'ala ni lebih sedar daripada sedar diri kita. Sedar kita ke Allah Ta'ala ni, dia sepatutnya adalah kena lebih sedar daripada sedar diri kita ke kita. Nampak faham saya sebut apa? Kita ada kan?
Kena faham Allah lah yang bagi ada aku, bukan aku ada sendiri. Allah lah yang mengadakan aku. Ni kita hidup, bukan aku hidup. Allah lah yang menghidupkan aku. Allah lah yang hidup sebenarnya. Ya, aku ni takkan boleh hidup melainkan dia lah yang menghidupkan aku. Baru hidup hati tu. Baru istilahnya ada kita punya realizing ke Allah Ta'ala tu. Kalau tak realize kita ke Allah Ta'ala, walaupun kita sebut Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, tak hidup hati, macam apa? Kita tak kenal siapa yang kita sebut. Tak capai matlamat apa yang kita sebut. Sikit perbandingan tu. Pasal nak sebut bismillah dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah. Saya nak sebut, kalau saya kata apa, kita sebut nama sarapan pagi hari ni, contoh roti canai. Kalau tuan-tuan sebutlah roti canai, lagi roti canai, contoh lah kan. Apa roti canai? Zat roti canai tu. Ini macam mana nak capai? Ada jalan nak pergi? Nak pergi mana? Saya bebas. Mana baru ada roti canai? Tak ada. Tak ada pergi tempat lain lah nak pergi roti canai. Contoh lah kan. Itu cari jalan. Tapi roti canai tu nama kan. Jadi tujuan roti canai tuan-tuan sebut nak apa? Nak zat roti canai tu. Kalau tuan-tuan sebut roti canai, tuan-tuan tak dapat zat roti canai, sia-sia je tuan-tuan sebut roti canai. Setidaknya sebutlah apa yang tuan-tuan maksud nak. Nasi lemak. Apa maksud nasi lemak? Tuan-tuan nak cari nasi lemak, nak capai nasi lemak tu. Dapat zat nasi lemak tu. Itulah maksud tuan-tuan sebut nasi lemak. Ni dia ni. Nak makan nasi Arab. Nasi Arab nama. Apa tujuan sebut nasi Arab? Nak zat nasi Arab tu. Kalau tuan-tuan taste pula macam nasi lemak je, macam nasi Melayu tak punya nasi Arab pun. Rupa macam nasi Arab. Nama nasi Arab, Mendi lah apa, rasa-rasa tak rasa taste Arab pun, apa masalah? Nama ada tapi tak tepat macam mana kehendak zat dia. Tuan faham saya sebut apa? Kita Islam, nama Islam ada. Tengok tak rupa Islam pun. Nama beriman, mengaku beriman, macam tak beriman aja. Kasar sikit lah tu, pasal hebat iman ni. Kalau buat nasi Arab pun, kalau orang kita buka kedai nasi Arab, orang makan, tanya dia, macam mana, apa komen, test, tak rasa Arab pun. Macam terbakar tak dengar? Kalau tuan-tuan pemilik kedai lah, terbakar. Tuan-tuan ni orang kata tak beriman, macam kasar tak? Betul-betul ke ada iman? Tengok rupa macam tak beriman aja. Soleh ke? Macam tak soleh. Amal soleh benda macam ni. Marah kata. Nak marah tak marah, tengok adakah kita menepati SOP. Tak pakai mask pun, ni tak patuh SOP, ambil suruh. Tak patuh SOP, hantu orang marah. Ni masuk ni, ingat Allah Ta'ala. Kau duduk majlis ni, ingat Allah Ta'ala. Kau duduk majlis ni kerana Allah Ta'ala lah. Ke saja tunggu cerah ni, nak pergi balik lah. Ustaz ni nak merepek apa tak tahu. Kau duduk bukan atas matlamat kerana Allah Ta'ala. Bukan bismillah kau duduk majlis ni. Bukan duduk ni dengan nama Allah. Bukan duduk ni di atas dan cari redha Allah Ta'ala. Tak ada. Bukan bismillah. Bismi syaitan, bismi nafsu. Bismi saja, santai-santai. Sesat kan daripada jalan sebenar. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita semua. Satu ulama kita dia ajar dengan bismillah. Ni ulama ajar apa? Siapa? Ambil syariat Rasulullah, saya sebut dalam hadis dia. Dia istilahnya kurang berkat. Jadi nak berkat, dapat akan hasil manfaat yang banyak, bismillah. Dan bismillah bukan saja untuk bismillah baca Quran untuk makan nasi, apa dia? Setiap berjalan langkah tu kalau boleh bismillah. Itu adalah tarik ataupun jalan macam mana nak boleh sentiasa hadir hati orang Ta'ala. Bismillah. Mata tengok makhluk, hati istilahnya musyahadah oleh makhluk. Ini antara isi yang dia akan sebut dalam kitab ni, dan nasihat-nasihat dan panduan dia nak beri. Baik. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Subhas salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbin wa tuba'in wila wal ali ma sahbin wa tuba'in wila. Saya terjemah sekali lalu. Terjemah dia ada lah, saya bukan terjemah, saya tolong baca terjemah saja kan.
Jadi kitab ni dah ada terjemah, saya tolong baca aja. Untuk apa yang manfaat boleh ambil, saya tolong syarah. Itulah sikit saya nak baca kitab ni. Kata dia, segala puji bagi Allah Ta'ala. Jadi setelah dia mulakan dengan bismillah, dia mulakan dengan alhamdulillah. Ni prinsip kita. Prinsip kita paling besar dalam kehidupan ni apa? Mesti ada sentiasa hubungan dengan Allah Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Buat apa pun dengan Allah, untuk Allah, lagi apa? Puji Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala. Baik buruk, rujuk ke Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala. Ada pelajaran besar tu. Khas nak sebut tak mana? Baik puji Allah Ta'ala, buruk pun puji Allah Ta'ala. Besar pelajaran tu. Muskil tak sikit? Tak muskil. Baik puji Allah Ta'ala, buruk pun. Kenapa? Buruk puji Allah Ta'ala. Macam mana buruk puji Allah Ta'ala? Boleh faham? Itu pelajaran tauhid tu. Tuan-tuan kena insiden patah kaki macam. Alhamdulillah. Bukan innalillah. Tanya sikit. Memang innalillah kita biasa sebut dah. Apa tujuan sebut innalillah? Apa makna innalillah? Tak kerti rupanya. Sebut je pandai. Sesungguhnya kita milik Allah. Innalillah. Kita ni milik Allah. Jadi sebut innalillah tu untuk menyedarkan kita ni apa yang kalau telah selalunya mati dah kan. Kalau kata sakit, saya bagi contoh ni patah kaki kan. Sabunnya kaki. Milik semua daripada Allah Ta'ala. Bukan milik kita. Dia bagi kita pakai sementara. Istilahnya pinjam aja. Amanah dia beri kaki. Lepas tu dia ambil milik yang dia anugerahi. Macam hak dia. Jadi sebut alhamdulillah, innalillah tu apa? Nak supaya kita realize apa yang dia ambil itu hak dia. Kita macam mana? Dia ambil pun satu kaki. Satu kaki lagi ada. Alhamdulillah. Saya ngaji ada guru syarah macam tu. Itulah maksud innalillah. Jadi puji orang Ta'ala lah lagi. Walaupun dapat macam tu, puji orang Ta'ala lagi. Macam apa? Masih lagi banyak nikmat dia beri. Yang dia ambil itu sebahagian daripada apa yang dia dah bagi, dia ambil balik. Dan dia ambil balik tu, kita kena terima apa yang dia nak ambil. Lepas tu jangan pandang apa dia ambil, pandanglah apa yang masih dia beri, masih tinggal. Itu jalan kita untuk tauhid Allah Ta'ala. Kalau kita tengok apa yang hilang, macam tu yang merontak tu, jadi PM tu jatuh jadi PM, merontak. Dia sendiri yang jatuhkan diri PM pun dia merontak. Kalau orang yang faham Khalid Al-Walid jadi panglima perang macam mana? Dilucutkan jawatan tengah ke puncak tu, jadi panglima Islam. Panglima perang macam mana? Jatuh. Istilahnya diturunkan jawatan dia, bagi orang lain naik. Saya tak ingat nama-nama sejarah lama, tak sebut patah sejarah ni. Dinaikkan orang lain. Bila pergi perang macam mana? Macam mana dia jadi ketua perang tu, macam tu lah. Cuma dia tak bagi arahan pasal dia bukan ketua. Sampai orang pelik dengan dia. Engkau, ya Khalid, engkau ni bukan panglima perang dah, bukan ketua perang dah. Kenapa engkau pergi perang macam ni? Kata aku perang bukan kerana pangkat, bukan sebab aku jadi ketua. Aku perang kerana Allah Ta'ala. Ni orang yang faham perjalanan agama. Siapa tu? Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Akidah ni macam mana? Masya Allah. Akidah betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul-betul dengan bismillah. Tak ada bahasa lain. Kita kalau dibuang esok pengerusi macam mana? Saya silap, masjid pun tak main, surau pun tak main. Tu mesti ada benda tak kena. Sorry sikit lah bahasa itu. Ada orang tak pernah jadi Bilal, tak ada orang jadi azan, dia boleh azan. Ada orang bila nanti jadi Bilal, dah tak jadi Bilal, suruh azan, mampus tak ada azan. Pasal apa? Bilal azan lah, penat aja makan gaji. Makan gaji buta. Lain lah ni, lain lah ni. Lain lah. Kalau orang yang lillahi ta'ala ni tak ada masalah kan? Orang lain yang dapat bayaran, aku tak dapat bayaran pun, aku bukan nak dapat bayaran, aku lillah. Kalau tak bayar pun, maksud aku bukan untuk benda dunia, untuk mahasiswa Allah. Aku untuk Allah Ta'ala. Aku pandang untuk aku taat pada dia. Aku buat ni ialah kerana mencari redha dia, bukan dia aku nak mencari redha selain pada dia. Jalan agama kita.
Jadi asal nak sebutnya, nak belajar macam mana fahaman ketuhanan ni lurus kita, sentiasa hadir hati ke Allah Ta'ala. Kalau kena bencana pun, alhamdulillah. Yang tu muskil tanya. Pasal saya sebut ada pelajaran tu. Yang kalau kita belajar kitab-kitab yang dikarang ulama, dapat pula pelajaran sempurna dari tutup guru kita. Sempurnanya pelajaran kita ialah bila kita faham apa saja kehidupan kita ni. Baik saya tak syarah lah kan. Kalau yang buruk pun, alhamdulillah rujuk ke Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah diajar oleh tutup guru para ulama, bahkan kaedah syariat Rasulullah sendiri prinsip dia macam tu. Buat apa? Rujuk ke Allah Ta'ala. Dan puji Allah Ta'ala di atas kita boleh rujuk ke dia. Boleh faham saya sebut apa? Kita sakit, Allah Ta'ala beri, ada hikmah dia, alhamdulillah. Alhamdulillah tu pasal mesti ada hikmah dia. Dan alhamdulillah tu bila hati kita boleh rujuk ke Allah Ta'ala tu, itulah alhamdulillah dia. Tu faham? You understand me? Bahkan jangan tak tahu dapat nikmat, dia tengok dapat pemberian bantuan sara hidup 5,000 macam. Sebut alhamdulillah, habis mayang, tak main jemaah dah. Dulu jaga juga produk Muslim. Sekarang macam mana? Habis lah, bantai semua, Muslim tak Muslim pun. Pasal apa? Dah duit banyak, dulu duit tak ada, berdikit-dikit lah belanja, beli hanya produk Muslim. Dah duit banyak macam mana? Muslim je produk tak ada macam mana? Sebat semua hak bukan Muslim pun. Contohlah, macam mana? Itulah innalillah. Itulah bencana sebenarnya. Pasal apa? Dengan dapat nikmat jauh daripada Allah Ta'ala, tak rujuk kepada Allah Ta'ala, tak rujuk kepada syariat. Yang tu saya nak syarah tu lah. Tuan-tuan baca, tuan-tuan boleh baca. Kejap je, habis tu. Tapi nak faham perjalanan tu, tuan-tuan kena mengajar, kena belajar. Memang kena belajar tu. Baca tak sama dengan berguru, tak sama. Satu tuan-tuan nak baca lah. Tapi sini bukan tempat baca, sini tempat pegang. Kitab tu tempat pegang. Jadi wasilah untuk saya nak baca disiplin, ikut tertib kitab apa dia. Tu je. Saya nak syarah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti dia kata segala puji bagi Allah Ta'ala. Yang tu pun kalau syarah puji ya, Masya Allah. Besar pelajaran tu. Cuma saya nak sebut, prinsip kita ni dalam bab menjalani hidup kita sebagai hamba Allah Ta'ala, hidup hati kena sentiasa fresh ke Allah Ta'ala, evergreen ke Allah Ta'ala. Lepas tu apa? Puji dia. Bolehkah kita sentiasa puji Allah Ta'ala? Sikit lagi tuan-tuan. Macam mana boleh hati sentiasa puji Allah Ta'ala? Apa kaifiat dia? Pandang apa diberi kan? Jangan pandang apa yang hilang. Kalau tuan-tuan pandang apa yang tak ada, yang tuan-tuan kejar tak dapat, tambah minta tak dapat, tuan-tuan takkan puji Allah Ta'ala. Bahkan tuan-tuan akan istilahnya merintih, bila engkau nak tunaikan permintaan aku ya Allah. Ni masalah. Dan akan cari jalan macam mana nak tunaikan hajat dia. Bukan hajat nafsu dia. Pasal hajat kalau ikut Allah Ta'ala dah beri semua hajat dan keperluan kita. Hajat besar kita nyawa kita. Tak ada nyawa nak boleh buat apa. Jadi pandang apa yang diberi. Prinsip nak puji Allah Ta'ala ni, jangan pandang apa yang hilang, tapi pandang apa yang ada, apa yang dia kurnia. Paling besar lagi dia kurnia apa? Nyawa kita. Tak ada makan, tak apa lagi, tapi ada nyawa. Ada makanan, nyawa tak ada, nak buat apa? Simple aja ayat ni. Tapi kalau saya mengaji yang ni menyedarkan saya. Ya Allah. Kadang kita gaduh nak puji Allah Ta'ala bila dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat makan, nikmat minum. Makan pun kalau alah nasi lemak bungkus saja. Kalau makan kat kedai aku bayar tak apa. Tak tahu. Jadi kita tak syukur apa yang dapat tu. Kita nak mengikut nafsu kita. Jadi apa jalan nak puji Allah Ta'ala 24 jam ni? Pandang apa dia beri. Dia beri apa? Kita kena nak pandang apa dia beri pun tak pandai. Dia beri apa ni? Rumah pun rumah buruk. Kita pun gaduh masuk bengkel. Motor pada dulu tak tukar-tukar dah 20 tahun. Rumah pun bayar hutang bayar tak beri. Apa nikmat yang kita dapat? Masya Allah. Ni masalah kita ni, kita tak tahu pandang. Dan kita tak diajar dan tak pernah belajar pun nak pandang apa orang Ta'ala beri. Satu guru ulama kita ajar pun tak pandang apa. Pandang apa yang ada kat kita je. Udahlah. Dia bagi jasad tak? Dia bagi nyawa tak? Kesihatan tak? Dia bagi mata tak?
Dia bagi hidung tak? Dia bagi telinga tak? Dia bagi kaki tak? Mesti berjalan sendiri tak? Kalau berjengkit-jengkit pun mesti berjalan tak? Alhamdulillah. Pandang apa yang dia masih beri. Jangan pandang sakit lutut tu. Jangan pandang sakit lutut. Sakit lutut ni. Tak akan ada perasaan nak syukur pada Allah Ta'ala. Tak akan ada. Mustahil ada. Bahkan apa dia? Akan ada pergantungan dengan selain pada Allah Ta'ala pula. Aku nak berubat mana ni? Operation 2 kali dah. Habis kat 30,000 ni. Ubat buah makan dah. Dia akan cari. Pula tu kaki bila ada bukan gaduh pergi mengaji, pergi masjid. Kaki ada pergi Tesco. Patutnya macam mana? Mojok lah sakit lutut. Tak payah pergi Tesco. Anak-anak je pergi beli. Aku tak payah. Aku duduk ni aku nak mengaji. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mojoklah sakit lutut. Boleh pegang Quran. Mojoklah pegang sakit lutut. Boleh pegang kitab selawat. Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqi wa midada kalimati wa zinata arsy. Kan alhamdulillah, mojoklah Allah Taala bagi sakit lutut. Ada hikmahnya tu. La ilaha illallah. Jangan pula dah sakit lutut tak ada buat apa, buka TV lah aku. Tak reti rupanya nak guna kan apa yang Allah Taala beri tu untuk puji dia. Pasal puji ni perbuatan hati. Hati takkan boleh puji Allah Ta'ala kalau kita tak kenal pemberi tu. Dan kita tak kenal pemberian tu. Tak kenal pemberi tu. Tak kenal pemberian tu. Apa Allah Ta'ala beri kat kita? Tak boleh puji dia. Satu, kalau kita sakit pun, bila kita faham apa yang masih diberi tu, kita akan puji dia walaupun sakit. Contohlah kena COVID, KKM mai. Buat apa? Ambil ambulan, pergi duduk Ipoh, kena kuarantin, duduk hotel. Nak buat apa hotel? Takkan makan tidur je. Allah, jangan buat leceh. Buat apa? Tambah pula memang positif, pula tu tak tahan 4 dah. Macam mana? Contohlah macam mana? Takkan nak makan tidur je. Macam mana? Yang ni yang kata kita ni bekalan kita dalam bab batin untuk kita berjalan dengan Allah Ta'ala tak cukup tu. Allah. Saya cara umum lah kan. Untuk kita istilahnya bangun, nak belajar betul-betul prinsip, format macam mana, yang tu atas kata khas kena belajar khas. Dalam pada tu pun saya dah sebut dah sebenarnya kaifiat tu. Satu-satu. Antaranya bismillah, alhamdulillah. Macam mana nak sentiasa rasa bersyukur Allah Ta'ala, puji Allah Ta'ala, kenal pemberian dia dan kenal siapa pemberi nikmat tu. Misalnya kenalilah nikmat Allah Ta'ala beri dan kenalilah pemberi nikmat. Apa? Kalau kita selalu sebut syukur nikmat. Syukur nikmat dengan mana nikmat tu kita letakkan pada tempat, itu istilah syukur. Dan jangan kufur. Tak mana? Jangan lupa pemberi nikmat. Itu pun satu hal. Kita kadang dapat nikmat, kita guna tahu. Katalah guna tahu. Guna tu pun kadang salah guna. Besar kesalahan kita tak sedar dan tak hadir hati siapa pemberi nikmat tu. Ini masalah kita. Saya ngaji pun tuan-tuan, bila jumpa guru yang mensedarkan kita siapa munimun nikmat ni, siapa beri nikmat ni. Saya mengaji tuan-tuan, bila saya ngaji bab ni, saya rasa macam baru je belajar tauhid. Tuan-tuan ni tak tahu. Macam baru. Baru hari ni aku kena sedar. Bukan aku kena sedar nikmat, aku kena sedar pemberi nikmat. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya dengar ayat-ayat macam tu baru sedar. Rupanya kita mengaji ni ada benda yang guru dah ajar, tapi hari terkena ketuk tu baru hari ni sedar. Aku ni duk sibuk nikmat. Aku tak sedar Allah bagi nikmat. Aku lupa kepada pemberi nikmat tu. Astagfirullah. Allah, ya Allah, kau bagi hidup aku, kau bagi melihat aku. Allah, alhamdulillah. Dah besar dengar saya sebut. Inilah perjalanan akidah kita yang kita nak kena hidupkan. Puji Allah. Memang kitab kita ni adalah kitab yang memang khusus ni. Satu istilah dia, insya-Allah. Jadi dia nak puji Allah Ta'ala. Besar pujian dia ni, beri puji Allah Ta'ala pasal apa? Allah lah memberikan taufik.
Taufik ni apa? Kederat kita untuk boleh taat. Jadi kita boleh taat, jangan seronok dengan taat. Itu yang kita tak rasa kita buat salah tu. Tapi seronoklah dengan Allah yang Allah beri kita boleh taat. Ini prinsip tu. Kita jangan seronok kita buat taat. Kita seronok kita taat, tu yang suka kena puji tu. Rajin kau pergi masjid, rajin kau mengaji ya. Kau rajin baca buku macam seronok dengan taat. Dia akan seronok dengan puji, seronok dengan puji orang, pujian orang. Itu sum'ah namanya, mazmumah tu, besar kesalahan tu. Dia akan jadi apa pula? Dah kena puji, rasa besar tak? Rasa hebat tak? Kembar tak? Bahasa kita kembar bukak tak? Macam mana? Kembar bukak tak? Ada ujub. Orang yang kenal aku siapa sekarang? Akan jadi tu. Apa punca dia, masalah dia? Engkau lupa kepada siapa beri engkau nikmat. Lupa pada siapa bagi kita taat. Kalau orang puji kita dengan sebab, kalau kita kenal siapa bagi kita boleh taat, kau rajin pergi masjid, kita akan senyum dengan dia. Allah bagi aku rajin. Tak cakap kat dia, tak apa tu. Untuk kita, reminder kita, sedarkan Allah bagi rajin. Alhamdulillah. Orang duk sebut kita sebut Alhamdulillah tu, dia duk faham kita seronok dia kena puji. Kita sendiri kena betulkan hati. Apa dia? Seronok dengan Allah yang beri. Untuk yang kena faham. Pasal bab akidah ni, bab iman ni, dia orang lain akan pandang lain kat kita. Tapi kita punya pandangan mesti betul kepada si dia, Allah Ta'ala. Mesti betul. Atau kita makan nasi, orang tu Alhamdulillah, dia seronok lah, aku jamu dia makan. Kita mesti betul ke? Alhamdulillah ni Allah bagi rezeki. Ya Razzaq, wahai Allah yang beri rezeki kat aku, bagi makan kambing, bagi makan ni. Bayar free lah tu. Kita nak bayar, tak bayar Ustaz. Hei, takkan Ustaz bayar, saya nak belanja ni. Bila lagi saya nak belanja Ustaz? Alhamdulillah. Bukan seronok dia belanja tu, seronok Allah beri lalu kat dia. Alhamdulillah. Dekat dia budi bahasa dia apa? Terima kasih kan? Jazakallah khair. Doakan dia untuk kebaikan. Hati ni macam mana? Mutawajjih ila Allah. Istilahnya tawajuh antara Allah beri. Alhamdulillah. Kita tak nak minta pun. Ada orang beri. Orang tu beri ke? Allah beri lalu kat dia. Inilah pelajaran tauhid. Saya nak baca ni, saya memang nak syarah tauhid. Dan saya ngaji pun antara benda besar tu guru dia ajar, dia syarah tauhid. Baca kitab apa pun dia akan pergi ke tauhid. Pasal apa? Tauhid matlamat hidup kita. Hidup kita nak buat apa pun semua mesti tauhid, tauhid, tauhid. Kau taklah. Duduk saja pun tauhid, baring pun tauhid, duduk pun tauhid, berjalan pun tauhid. Kalau kita tak ada tauhid, tak tauhid, apa nama? Syirik. Hai, tak tauhid syirik. Syirik besar kali kita syirik kat mana? Kita syirik zat kita. Aku berjalan, aku duduk, aku semayang. Betul apa? Allah yang beri aku boleh semayang. Tauhid. Aku semayang syariat sebut kita semayang kan? Takkan Allah semayang. Bukan Allah semayang, tapi Allah beri kederat aku boleh semayang. Memang aku semayang. Aku semayang ni dengan taufik hidayah Allah beri aku semayang. Itu yang dia nak puji Allah Ta'ala yang beri taufik. Prinsip tu. Kita boleh ngajar macam mana? Bukan seronok kita ngajar. Allah beri taufik, kita boleh ngajar. Kalau dia tak bagi daya upaya nak bercakap, tak boleh, nak datang tak sampai. La ilaha illallah. Mengaji serupa juga. Kalau dia tak taufik hidayah kita nak duduk menjelih, tak boleh. Ataupun duduk boleh, tapi hati tak duduk menjelih. Duduk alam lain tu. Kalau kita tak duduk alam lain, kita duduk alam ni, sedar boleh faham pula tu. Ish, macam baru belajar ni. Macam baru belajar ni. Allah astagfirullah. Kena mengaji ni. Banyak aku kena betulkan hidup aku ni. Dia dah buka pintu hati kita tu. Selama ni pintu hati tak buka lagi. Duduk je dalam majlis, tak pernah hadir rupanya dalam majlis. Hati tu tak pernah hadir, jasad hadir. Mudah-mudahan taufik hidayah kita. Pasal nak puji ke Allah Ta'ala, Allah bagi taufik. Nak sedarkan Allah beri ni tuan. Dia lah ilmu besar dalam kehidupan kita seharian. Apa dia? Sedarkan kita ke Allah Ta'ala, tauhidkan kita ke Allah Ta'ala, asyhadu ke Allah Ta'ala. Itu istilah. Saya pernah syarah kat tuan-tuan, saya duk ajar baku iman tu. Last pun ada hadir tak hadir satu hal.
Kita rumusan semua belajar tauhid tu dalam la ilaha illallah ni kita nak apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Terjemahnya aku saksi. Asyhadu tu fi'il mudhari'. Saya ada syarah kat tuan-tuan itu. Fi'il mudhari' ni apa? Dia present tense. Maksudnya always present. Ni la ilaha illallah. Allah bagi aku hidup ni. Present. Dia bukan saja present, dia present continuous kan? I'm still teaching you. I'm still speaking. You are still learning. You are still listening. Okay? Asyhadu. Apa? Aku sentiasa mengaku. Apa nak sebut bahasa Inggeris? I'm always witnessing that you are my God. You are ilahi. You are Rabbul Alamin. Rabbi wa Rabbul Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. I'm always witnessing. I'm witnessing. Kalau tak guna oleh sebut, I'm witnessing. I'm reading. I'm talking with you. I'm witnessing. Allah is ilah. Kan? Nak apa? Fi'il mudhari', dia hal, present, always present. Allah bagi hidup aku. Allah bagi cerah ni. Allah bagi aku bernafas. Allah bagi aku berjalan. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Ni dia bagi taufik hidupkan hati. Puji dia. Dialah beri taufik mendapatkan darajat yang tinggi. Antara darajat tinggi apa? Dia yang bagi kita lahir dalam keadaan Islam. Dia yang mudahkan segala urusan kita, boleh taat, boleh jaga sembahyang waktu. Ada time-time kita yang terketuk, boleh pakai jubah, pakai kepiah, tukar dulu pakai songkok, pakai kepiah, pakai sorban. Dulu tak main mengaji, main masjid, main jemaah, jaga jemaah. Lepas tu tak pandai baca Quran, baca Quran, hafal Quran, ulang Quran, selawat. Siapa bagi tu? Dia yang bagi kita, bagi tinggi. Ni pun dah belajar, nak belajar lagi. Siapa bagi? Alhamdulillah. Sedarkan hati kita, ni semua limpah kurnian dia, pemberian dia. Kenalkan, dah rasakan hubungan hati ke Allah Ta'ala dengan menyedari, realizing kita Allah yang bagi. Itu tauhid tu. Dan dia nak puji ke Allah Ta'ala ni pujian yang selayaknya merangkumi kebaikannya yang sempurna. Dia nak puji ke Allah Ta'ala ni pujian yang memang selayaknya ke Allah Ta'ala. Pasal memang Allah selayaknya dipuji. Bila pujian ni hanya Allah Ta'ala, kita tak selayaknya dipuji. Syarahan tu pun panjang lah kan. Facebook itu padan dah. Dia tu yang dia kata pujian ni pujian yang selayaknya. Memang Allah adalah selayaknya dipuji. Dan bila sebut puji, kena faham. Puji ni mulut penzahiran puji. Puji kerja hati. Puji ni kita ada terasa hati, pemberian siapa yang memberi, tu yang kita puji. Boleh? Faham saya sebut apa? Kalau tuan-tuan tak terasa hati atas apa pemberian, tuan-tuan takkan puji ni. Orang bagi pemberian nasi lemak, keluar ni dia bagi nasi lemak. Tak pun dia bagilah satu goodies apa. Ada kepik pisang, boleh pecah buku 5 kupang bagi. Kita tak rasa pemberian tu, ambil itu je belah. Pasal apa? Kita tak rasa pemberian, kita tak ada puji yang dia. Terima kasih. Kalau kita rasa, oh Allah, keluar ni. Oh, sedap kepik ni. Alhamdulillah. Terima kasih lah ya. Kita akan, mulut ni akan bercakap bila hati itu sedar. Kita akan rasa ni pemberian. Dan kenal pemberi. Terima kasih Datuk. Terima kasih Imam. Terima kasih. Pasal kenal siapa beri. Nak puji orang Ta'ala ni bukan nampak dengan mata, tapi kena kedar di hati. Allah bagi ni. Alhamdulillah. Itu baru puji. Kalau letak di mulut, belum puji. Macam apa? Tak realize kat dia, itu baru sebutan di mulut. Itu adi namanya. Adat. Bukan ibadat. Nampak rupa ibadat, bukan ibadat. Belum ibadat. Ibadat dengan hati kita kenal Allah, baru dia pandang kita, istilahnya. Pandang maksudnya baru ada nilaian, dia menilai kita pasal itulah hubungan kita dengan dia. Allah bagi. Alhamdulillah.
Jadi kena belajar kan macam mana nak hidupkan hati. Nak belajar macam mana nak merasai Allah lah pemberi. Yang dipuji Allah Ta'ala merangkumi kebaikannya yang sempurna. Nak menunjukkan dan nak fahamkan apa? Allah ni memang dia selayak dipuji, dan pemberian dia ni pemberian yang sempurna. Tak ada apa pemberian Allah Ta'ala yang kurang. Saya nak syarah tu pun panjang juga kan. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, faham kan kita. Pasal kadang-kadang syarah panjang sangat pun orang nak dengar sangat pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tajamkan pendengaran kita untuk dengar apa yang sepatutnya kena dengar. Kadang-kadang duduk tapi tak mau dengar. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya pernah duduk tempat tu, tuan-tuan, satu saya sebut. Best sekali mengaji ni apa? Kita duduk dengan kita nak dengar, dan apa yang disampaikan tu semua masuk. Allah, masuk betul-betul apa yang dia. Kita celaka sekali apa? Duduk tempat yang baik, kita tutup telinga kita tak mau dengar. Kita yang tutupkan diri kita untuk dengar. Tu masya-Allah. Na'udzubillah. Dia blok saya. Dia tak mau dengar. Dia nak dengar benda lain. Apa yang dia dengar sepatutnya kena dengar, ni tak mau dengar. Padahal dia dengar ni apa benda ni, nak dengar apa sangat ni? Nak belajar apa sangat ni? Dia cerita apa sangat ni? Dia bukan saya tak mau dengar, dia sampai tak mau duduk lah. Tak habis-habis lagi ni. Bila dah habis ni? Pukul berapa ni? Tak habis lagi dia cerita puji apa benda ni. Aku nak dengar benda lain. Kau nak dengar apa sebenarnya? Ya tuan-tuan, dengar kan saya sebut. Saya mengaji dulu ada tempat macam tu tau. Bila kena sepak dengan guru, sedarkan kita apa sepatutnya kena dengar. Dan yang tu antara kita jumpa nanti dalam adab-adab belajar. Kita kena nak belajar. Kita nak belajar apa yang kita nak belajar daripada orang yang kita nak mengaji. Kita bukan nak belajar apa yang sepatutnya kita kena belajar, yang memang kita nak dengar orang tu sedang mengajar kita. Tuan-tuan faham saya cakap apa? Itu nafsu nama dia, bukan nak belajar. Itu ikut selera kau. Mana kau tak ada selera, kau tak mau belajar. Engkau hanya nak belajar mana selera kau. Ustaz ni best. Yang ni seronok sikit dengar. Ada lawak-lawak. Ustaz ni serius sangat lah. Saya tak suka ustaz ni. Yang tu yang tak dapat tu. Macam apa? Pasal kita bukan nak belajar sebenarnya. Kita nak belajar apa yang kita nak belajar. Tu nafsu nama dia. Belajar ni adalah kita berguru dengan orang sepatutnya kita kena berguru. Yang apa yang guru tu memang orang terpelajar, dia pun memang orang terpelajar, dan dia nak ajar jadikan kita orang yang terpelajar mengikut kaedah syarak. Macam mana Nabi, Rasul dan para ulama, sahabat, tabi'in tu ajar kepada siapa nak murid mereka. Kita tak belajar apa yang sepatutnya kena belajar. Kita nak belajar hanya yang pada selera kita. Yang ni aku nak belajar, aku tak nak belajar ni. Habis lah, usah kita. Yang tu yang duduk dalam majlis yang sangat besar, sangat mulia pun kita tak belajar. Macam apa? Pasal kita dah buruk. Aku tak nak belajar ni. Aku kan nak belajar ni. Apa tak tahu. Summa salatu ala rasul lil Mustafa wal ali ma sahbin wa tubba'in wila. Terjemah dia, kemudian kata dia, selawat ke atas Rasul yang terpilih, juga ke atas ahli keluarga baginda serta sahabat dan para pengikut yang menuruti jalannya hingga ke hari akhirat. Jadi nak ajar prinsip apa ni? Bismillah, Alhamdulillah, lepas tu apa? Selawat dan salam. Itu memang pengarang kitab, bahkan bukan pengarang kitab, itu kita. Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam. Sebelum kat diri kita, Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam. Jadi selawat dan salam atas dia sebut ni, dia punya selawat salam lah. Dan juga mengajarkan apa? Pertama, prinsip kat Nabi SAW mesti ada pasangan kasih. Kita punya prinsip sebagai orang beriman, selawat dan salam atas Nabi SAW. Apa maksudnya? Kena faham, kena ada akidah siapa Nabi kita Muhammad SAW. Itu isyarat dia. Dia boleh bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam pasal apa? Pasal dia sedar ada iman dia. Sekali lagi, tadi asyhadu ke Allah Ta'ala. Dia
Dia sedar orang Ta'ala, saksi ke orang Ta'ala. Yang ni saksi pula kat Nabi Muhammad ni. Siapa? Nabi Muhammad ni seabdul-abdul makhluk. Allah Ta'ala sendiri perintahkan kita untuk berselawat dan salam atas Nabi. Ni aku berselawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, saya nak sebut pendek je. Tak mana? Selawat salam. Jadi kena ajar kat kita. Dan kalau boleh ada amalan untuk selawat dan salam. Dan kena belajar macam mana nak ada cinta pada Nabi kita Muhammad SAW. Ada ilmu belajar itu. Panjang ni insyaAllah kita jumpa. Khasnya kita ni duduk bulan Maulidin Rasul. Jaga. Ada orang yang tak suka Maulidin Rasul. Buat sambutan maulid macam mana? Beda. Jaga. Musim ni musim kelahi Tuan-tuan buka Facebook ada maulid, tengok ada kumpulan-kumpulan yang puak kaum muda, salapi, salahpi, sengit pi, boleh pi, ni geng-geng ni. Tuan-tuan tengok bid'ah. Nabi pun tak ada ke Nabi ajar sambut Maulid Rasul. Satu cakap tak reti orang macam ni Sebut sekali lalu, khasnya kita bulan Maulid ni. Adakah Rasulullah suruh sambut Maulid? Rasulullah bukan suruh Maulid. Dia sendiri sambut hari kelahiran dia. Yang ni yang ulama' boleh faham. Ada orang tak faham, mudah Allah Ta'ala bagi dia faham. Apa dia? Dia tak faham. Ada dia sebut hadis pula kata, man amila ma laisa fihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal benda yang bukan amalan kami, Rasulullah pun tak pernah beramal. Dia tak faham apa yang laisa fi amrina. Dia tak faham apa maksud bukan urusan kami Rasulullah pernah ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Rasulullah pernah ditanya kenapa dia puasa hari Senin. Agak-agak tuan-tuan Rasulullah jawab apa? Itu fadzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi. Itu ialah hari yang aku dilahirkan padanya. Satu dia puasa hari Senin. Dia meraihkan hari kelahiran, bukan setahun sekali. Every week. Ulama' inilah kata ulama' ajar, dan Rasulullah sendiri mengajar prinsip supaya kita faham perjalanan Nabi ni apa dia? Meraihkan hari kelahiran dia. Meraihkan kelahiran dia, meraihkan siapa sebenarnya? Meraihkan dia. Rasulullah sendiri sedar dia adalah nikmat besar Allah Ta'ala jadikan dia. Alhamdulillah Allah jadikan aku. Allah lahirkan aku sebagai rahmatul lil alamin ni. Dia bukan bangga besar diri takabur, bukan, tapi dia syukur keadaan dia ni jadi khatamun nabiyyin, dia rahmatul lil alamin, tiada lain melainkan dia nak puji siapa? Allah yang bagi semua, bukan dia yang gede-gede nak jadi. Subhanallah. Jadi asal nak sebut apa? Dia puasa hari Senin pasal apa? Kata dia, itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Ni syarat ulama' boleh menyambut Maulid Rasul. Rasulullah sendiri sambut. Cuma Rasulullah sambut dengan puasa. Kita nak sambut tu apa? Istilah sambut ni apa? Kita seronok dengan kedatangan Rasul. Jadi kita sambut Maulid Rasul ni seronok. Antaranya banyakkan selawat dan salam. Antaranya buat satu majlis. Buat apa? Panggil balik orang ramai untuk dengar kita nak bagi ucapan ke, panggil orang lain berceramah, bercakap. Buat apa? Sedarkan mereka dengan Allah Ta'ala, sedarkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kat Allah Ta'ala ni duk ajar akidah selalu dah, sedarkan pula bab kerasulan pula. Macam mana cara hidup Nabi SAW. Yang kalau tambah bulan Maulid ni, ada pula isu Covid ni, kena sedih banyak kan. Macam apa? Kenapa dah tak boleh sembahyang berjemaah duduk dekat-dekat ni? Dah menyalahi sunnah. Pula tu kena semak balik. Memang penceramah kita, ustaz-ustaz kita, tutup gear kita betul ramai mempersoalkan balik mengenai masalah sembahyang jarak-jarak ni. Dah angka pun 4 angka kan semalam. Satu hal lah. Pula tu banyak yang dekat tembok, tempat penjaga-penjaga ni lah kan yang banyaknya tu. Sabar. Sakit saya nak sebut begini. Ada tempat yang tak ada apa-apa pun. Jadi nak kata kena semak balik. Ada tempat yang memang tak ada penjarakan sosial pun. Dalam kereta, bas, tak ada penjarakan sosial pun. Tapi yang duk gedik-gedik jaga penjarakan sosial ni kenapa di masjid Anjur? Mesti ada something there. Mesti ada something there. Jadi apa sebenarnya? Pula tu nasihat siapa ni? Nasihat siapa ni? Penjarakan sosial ni. Tambah di Masjid Surau. Nasihat siapa ni? Kita pakai nasihat WHO.
WHO ni apa? Pertubuhan Ulama Sedunia ke apa? Yahudi kan? Tambah dia nak buat vaksin apa, panjanglah cerita tu. Tapi dia kata, ni siapa ni? Siapa ni? Sunnahnya apa? Sepanjang rapat-rapat. Dalam kereta boleh duduk rapat-rapat. Tuan-tuan boleh dalam kereta duduk satu kereta. Bila keluar sepanjang jarak-jarak. Benar dia. Tu lawak tu. Dalam bas pun jarak-jarak. Bila sepanjang jemaah jarak-jarak. Kan macam benda tak kena, something special dia. Benda tak kena, mesti tu. Tapi itulah, orang-orang yang bertanggungjawab ni buat tak tahu je. Tapi saya duk tengok, saya pun ikut juga perkembangan orang lain ceramah apa dia cakap. Ramai tuan guru ustaz-ustaz kita berceramah orang yang faham dalam bab ni mencerita dan suruh semak balik peraturan-peraturan ni. Di atas sebab kita nak jaga sabab boleh tersebar wabak, itu memang kita diajar dalam syarak, betul. Pula tu saya muskil lagi apa, tambah zaman sekarang ni saja nak sebut tu sikit, pasal kita nak cerita tentang sunnah Nabi ni besar sekali, sampai Jumaat pun tak boleh. Sini saya tak ada kes juga, ramai juga. Kalau dulu dalam yang ni kami berapa orang je, itu baru 6. Ni ada kes baru, saya tak tengok berapa angka dengan pasti. Jumaat semalam, kemarin tak ada, Jumaat lepas pun tak ada, baru 6 orang. Jumaat tak ada, boleh 13 orang. Bukan tak ada tu maksudnya tak ada yang ramai lah, maksud tak ada tu. Tapi kalau ada 4 orang, jadah apa 4 orang Jumaat? Mufilah bahasa itu tak? Yang lain ni, tapi pergi pasar ramai, sekolah rendah boleh pergi, sekolah menengah boleh pergi, pasar malam ada, pekan hari ada, dengan SOP lah. Jumaat 13 orang, jadah apa ni? Saya tak ada bahasa lain lah nak berbual. Macam mana ni? Muskil lah. Saya muskil lah. Saya bukan duduk ditampuk pemerintah nak boleh buat apa. Saya tolong cakap je lah. Kalau suara ni boleh tuan-tuan sampaikan pada pihak-pihak tertentu, sampaikanlah. Pula tu bukan saya seorang je. Saya tengok semua orang-orang yang di atas prinsip yang betul dalam agama ni, semua prinsipnya tu. Semua prinsipnya tu. Asal saya nak jawab apa? Nak ikut Nabi SAW. Jadi kita ni pula dengar nasihat WHO. Tu saya lagi sebut. Siapa WHO ni? Tok guru kita yang betul-betul tok guru tu, kadang-kadang kita tak pernah minta pandangan dia pun. Yang tu masalah kita. Orang-orang yang betul-betul nak ikut sunnah Nabi SAW dan faham betul-betul perjalanan syariat ni, kita tak pernah dengar pandangan dia. Tak pernah di highlight pun. Ni siapa tok guru mana, ulama mana, orang yang jumpa tok guru agama. Kita yang tu pun kita tak kenal. Kalau dalam TV ni, alah, jatuhlah tu kan. Mungkin ada orang-orang tapi dia tak berani, tak dibenarkan bercakap dalam bab-bab macam ni. Yang ni KKM je. Yang ni tang dia nak sebut tentang masalah virus apa-apa, tapi kalau ikut bab agama ni kena bagi orang ahli agama lah. Tak semestinya jadi lantik jadi menteri agama adalah pandai betul-betul pandai dalam agama. Belum tentu. Berapa ramai orang kadang jadi guru kerajaan, jadi guru besar pun sebenarnya ada yang lagi besar pada dia, cuma tak lantik jadi guru besar je. Betul tak cakap kan? Betul kan? Pemimpin pun ada pemimpin yang dia nak jadi pemimpin, dah dilantik jadi pemimpin, kadang ada orang lain yang lebih layak untuk jadi pemimpin, kan macam tu kan prinsipnya. Begitu juga kalau kata ulama ke apa nama menteri ke mufti sekalipun, ada orang yang lebih layak untuk jadi mufti, cuma dia tak lalu prosedur kerajaan dengan sijil persijilan. Yang tu lagi lah. Tutup guru kita dulu mana ada sijil-sijil apa. Orang yang betul-betul ada otoriti ni tak dipanggil untuk kita dengar pandangan dia dan pendapat mereka. Khasnya nak cerita tentang mengikut macam mana nak ikut perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada tu Masya Allah, bahagia kita. Dan ada pandangan-pandangan ulama-ulama yang besar-besar yang cerita macam ni macam tak dipandang pula. Itu kena renung sikit lah, muhasabah diri lah. Satu, kalau ada SOP apa ni, saya bukan nak mengajar supaya langgar SOP, tapi orang kata apa, patut-patut dan padan lah. Itulah bahasa ni, patut padan lah. Sampai tak kerti nak buat soft dah, tak buat soft betul, tak ada pula nak sibuk rapat lagi. Ni belakang, depan tak penuh. Ni SOP ni tau, SOP penuhkan soft pertama dulu, SOP tau. SOP yang tu tak ada pun orang nak jerit macam tu. Yang ni ambil su mas tak pakai, keluar. Sejadah tak buat, ni bukan sejadah ni bukan sejadah, ni ridak. Sejadah yang ni sejadah ni, keluar balik. Sampai halau kan.
Ada orang macam tu. Ada orang macam tu. Saya sendiri tak pernah kena lah. Kalau kena saya nak tubuh lah. Oh, geram juga tu. Tapi jemaah, pastikan lutut tumit di garisan belakang tu rapat. Pergerakan sepatutnya imam dah turun, baru turun, walaupun istilahnya sunat. Itu kaedah yang betul, itibak Nabi SAW. Rasulullah ajar persyariatan dia macam mana satu-satu. Tak ada pula sibuk SOP kat tu. SOP tauhid, SOP majlis agama kan. Kerajaan pun suruh 1 meter je, ni sampai 20 meter ni mana ni, sampai 40 meter ni. Kan kasar sikit tu. Mau kita tersetak, betul juga ni. SOP pakai mask, kelang kabut jaga. Tu padan-padan lah saya kata. Yang sepatutnya kita kena jaga, kita tak jaga. Yang kita boleh berlebih kurang, yang tu pula gedik-gedik pergi jaga. Siap ada orang tunggu lagi. Tulis. Tulis nama. Nombor telefon. Itu tak scan lagi. Kalau ikut bukan demam, tak scan, tak apa. Bohongnya pun tak apa kan. Main masjid pun niat pun tak ada. Macam-macam kalau saya sebut tu. Kita punya SOP ada, kita punya SOP. Tapi SOP kita ni tak diberatkan. Tambah SOP nak betul-betul ikut ajaran Nabi SAW. Mana SOP-nya? Okey. Saja saya nak sebut tu pasal kita duk bicara ni nak puji Allah Ta'ala, nak tauhidkan Allah Ta'ala, nak bersalawat salam atas Nabi SAW, khasnya atas sebut ulama maulid ni. Macam mana nak pulihkan balik semangat kita supaya nak ikut betul-betul cara hidup Nabi SAW ni. Tambah pula cara hidup ni menyebabkan new normal ni, kehidupan kita ni macam mana? Dia menyebabkan jadi jauh kita. Salam pun dah macam ni lah. Nak sakit dada tak salam pun sampai boleh salam kan? Boleh salam kan? Boleh salam kan? Sampai macam tu. Macam satu allergik besar. Jangan tak tahu kan, kalau berlanjutan 2 tahun 3 tahun tak ada siapa pun nak bersalam tu. Habis lah tinggal sunnah Nabi. Salam shake hand satu hal, tangan bagi salam pun dah tak ada lah. Umur macam tu lah. Dia macam Jepun lah nanti. Semua tak Jepun lah macam ni je kan. Jepun lah hal. Mana sunnah yang kita nak tegak? Pasal nak cerita tentang selawat salam atas Nabi. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Mudah-mudahan angkat bala ni. Satu hal nak menunjukkan apa? Tak ada bala yang kena kat kita melainkan sebab dosa. Dosa apa kan? Semua dosa kita keliling. Banyak sebenarnya. Dan kalau saya tak kata dosa apa. Dosa paling besar, dosa akidah. Wahabi boleh biar kata-kata. Tak ada pula nak tengok ni tak ikut SOP Majlis Agama Islam, tak ikut SOP ahli sunnah wal jemaah. Diam. Berhenti proses. Tak ada pun. Orang yang sepatutnya berkuasa untuk panggil Wahabi tak ada apa-apa pun. Kau biarkan. Saya nak guna bahasa ni. Tunggu je lah kau, satu-satu lagi bala datang. Memang macam tu lah. Saya bukan wali apa nak ramal apa-apa, tapi tunggu je lah. Kalau benda ni maksiat akidah besar sekali kan. Benda-benda yang benda benar dalam agama ni dah dibenarkan untuk orang bid'ah, kutuk ulama, tutup guru. Engkau biarkan benda ni. Jagalah satu-satu lagi bala. Satu-satu lagi bala. Lepas satu ni satu lagi. Bertimpa-timpa ni. Ni 4 angka. Tak mungkin, tak mustahil 15 angka tau. 15 angka. 5 angka tau. 15 angka. Saya nak sebut belah ribu tu jadi 15 angka. Jadi 5 angka. Tak mustahil. Dan tak mustahil jadi macam-macam hal. Ni yang tu yang satu hal. Ini yang gedik-gedik nak rebut kuasa ni satu hal. Yang dah ada dalam dalam kumpulan orang yang memerintah tak puas hati pasal jawatan tak ada. Pasal kena jolok, kena bakar sikit je. Kami ya Allah. Ni bala mak. Pasal bukan nak jaga syariat. Bukan betul-betul nak tegak agama Taala, lebih kepada kepentingan diri. Masalah kan, ni bala semua. Itu yang duduk depan. Ni tu front liner je. Front liner kepimpinan lah. Ni yang front back side ni apa? Yang back. Backline ni. Backline apa? Ni pelapis belakang ni. Macam mana yang kita dah diasuh. Tengok berapa ramai yang backline ni kan. Yang dia ni bakal jadi pelapis untuk menggantikan yang frontliner ni. Macam masjid pun tak main, jemaah pun tak ada. Kau semua pergi asrama apa? Apa orang?
Oh, masya-Allah. Mudah-mudahan taklah pelihara kita semua. Dah ajak orang tuan besar sekali kat kita, dan kita besar sekali macam mana? Hidupkan hati kita dan hubungan kita dengan Allah Taala dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik hidayah semua. Kitab ni sebagai panduan dia. InsyaAllah kita baru baca mukadimah hari ni. InsyaAllah ke depan ni memang ada pelajaran besar. Kita nak bicara mengenai takwa. Ada istilah dia yang sebut. Saya pun tak pernah panjang cerita kat tuan-tuan. Dia akan sebut ada istilah syariat, tariqat, hakikat. Coming soon. We will talk about that. InsyaAllah. Coming soon. Soalan kalau ada sekitar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.